Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, untuk video pada hari ini, sebelum tu kita baca dulu doa belajar. Okey, saya nak awak semua baca doa belajar. Kemudian baca Al-Fatihah dulu dan baca doa belajar. Baru teruskan untuk tengok video ni. Jadi untuk video yang saya buat pada hari ini ialah tajuk baru ya. Kita masuk tajuk wang pada hari ini disebabkan saya tinggalkan tajuk apa tu? Peratus. Saya tinggalkan dulu tajuk peratus tu sebab pada saya tajuk peratus tu susah. Jadi kita nak buat dalam bentuk video memang ambil masa. Okey, saya langkah dulu ke kita buat untuk hari ini ialah tajuk wang dulu. Okey. Jadi kita lihat sama-sama untuk tajuk wang ni. Baik, standard pembelajaran kita ialah menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 1 juta. Bagi objektif pembelajarannya pula adalah di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyelesaikan ayat matematik tambah 3 nilai wang dan hasilnya sehingga 1 juta. Okey? Baik, kita lihat contoh yang pertama. Jadi murid-murid semua boleh tengok buku teks muka surat 91. Okey, tajuk dia ialah tambah nilai wang. Okey, di sini ada satu situasi lah yang mana satu keluarga ni dia nak beli sebuah rumah. Jadi dia kata kat sini yang bapa dia kata saya hanya layak membuat pinjaman sebanyak 250,000. Kemudian mak dia pula cakap, saya boleh memohon pinjaman 100,000 lagi supaya kita boleh membeli rumah ini. Okey, jadi persoalan ni ialah berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu. Okey. So tadi bapa dia mula-mula kata dia boleh pinjam 250,000. Okey, di sini 250,000. Kemudian mak dia pula kata dia boleh pinjam RM 100,000. Jadi bila kita tambahkan dekat sini 250,000 tambah dengan RM 100,000 membawa jawapan 350,000. Okey, jadi jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga ini ialah 350,000. Okey. Baik, kita lihat contoh yang kedua pula. Yang ini dia bagi soalan dalam bentuk jadual. Okey, jadi kita tengok jadual ni. Kolom yang pertama ialah jenis ataupun kos rawatan. Pindahkan jantung, pemindahan jantung, pembedahan jantung terbuka dan juga kanser. Kemudian ada dua lagi ruangan, dua lagi kotak, iaitu yang pertama minimum, yang kedua yang kotak kedua ini kotak pertama, ini kotak kedua ditulis minimum dan yang kotak ketiga ditulis maksimum. Jadi kita baca dulu soalan. Berpandukan jadual, berapakah jumlah kos maksimum jika seorang dermawan ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung, pembedahan jantung terbuka dan kanser. Baik, yang ditanya ialah kos maksimum. Okey, apa tujuan kita tengok jadual dulu? Okey, kita tengok jadual ni dulu supaya kita faham apa yang soalan ni nak. Maknanya secara tak langsung kita dah tahu dah. Jangan kita terus baca soalan sebab kita tak dapat bayangkan apa benda yang soalan ni nak. Sebab kita tak tengok dulu kepada jadual. Jadi kita tengok jadual dulu. Oh, kita tahu ada pindasan jantung, ada pemindahan jantung dan juga ni ada kanser di sini. Kemudian ada minimum dan juga maksimum. Jadi kita tahu. Bila kita baca soalan, kita, oh dia nak
kos maksimum. Jadi kat sinilah yang kita kena tengok kan. Kos maksimum kita tak perlukan tengok kos minimum ni. Sebab dalam soalan ni dia tak tanya. Dia tanya kos maksimum saja. Okey. Jadi apa perlu kita buat ialah kita buat tambahan kos maksimum bagi rawatan pintasan jantung mana? Ini pembedahan jantung ini dan juga kanser. So ada 3. So di sini 60,000 tambah 60,000 tambah 150,000. Okey, ni kita boleh tunjukkan dalam bentuk lazim dia. Ini apa? Ini apa kita panggil? Ini ayat matematik dia. Dan ini ialah langkah pengiraan. Dan jawapan apabila kita totalkan, kita tambahkan, kita akan dapat 270,000. Baik. Kita tengok seterusnya. Ini di muka surat 92. Contoh yang ketiga melibatkan penambahan wang. Yang mana melibatkan juga nombor ataupun titik perpuluhan. Maknanya ada nilai sen di situ. Kita kena pastikan nilai sen adalah. Yang mana dia ada tanda tambah ni kan. Bermakna ada 2 kali penambahan dan ada titik pada setiap nombor ni. Nampak? Okey. Dan apabila kita buat penambahan, pastikan titik ini berada pada satu garisan selari yang sama. Okey? Dan kita buat penambahan seperti biasa. Tak perlu nak apa ni orang kata, kita bukan buat soalan-soalan, kita buat penambahan biasa. Penambahan biasa saja. Kalau awak kurang mahir untuk tambahkan 3 nombor sekaligus, kita boleh buat dulu 2 nombor dan kemudian kita tambahkan pula nombor yang ketiga. Kita tambahkan dulu 2 nombor. Okey, jadi tips dia dekat sini ialah kita tambahkan sen, kemudian baru kita tambah ringgit. Tambahkan sen dulu, baru kita tambah ringgit. Ringgit dengan sen dibezakan oleh titik ni. Maknanya nombor yang belakang titik ni ialah nombor sen dan nombor yang depan pula ialah nombor ringgit. Ada soalan tak setakat ni? Ataupun awak boleh faham? Saya harap tak ada masalah lah. Baik, seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Ni sama juga di muka surat 92. Okey, yang ni tajuk dia ialah okey, ni apa? Dalam kotak ni. Saya dah beritahu banyak kali ni nama dia. Apa nama dia? Okey, nama dia ialah anu. Jadi satu nilai yang kita dah tahu, dia dah bagi, tambah dengan satu anu. Anu ni maksud dia ialah nilai yang tidak diketahui dan memberikan hasil ini, jawapan dia. Nombor ni campur dengan anu dapat 610,525. Jadi dia tunjuk dalam bentuk macam ni pengiraan dia kan. Kita nak tahu nombor yang dalam kotak, kita kena tolak jawapan belakang ni, tolak dengan nombor yang pertama. Nombor yang telah diberi. Dan ini adalah contoh pengiraan dia. Okey. Tolak macam biasalah. Kalau tak cukup, kita kena pinjam sebelah. Okey. Dan kita dapat jawapan dia kat sini. Sini. 363,775. Okey. Baik. Ini pula adalah latihan berpandukan kepada soalan yang saya bagi tadi. Tapi saya tak nak minta awak buat banyak-banyak. Awak cuma buat nombor A, B dan juga C.
Untuk soalan 1 A, B dan C, dan untuk soalan 2 ni awak kena buat semualah. Okey, kena buat semua. Ini adalah soalan dia. Digunakan bentuk jadual. Boleh lihat dalam buku teks anda. Oh sorry, ini bukan muka surat 79 ni. Awak boleh tengok buku teks. Tak salah saya muka surat 92. Okey. Okey, kalau ada soalan yang lain nak tanya, awak boleh tanya PM terus kepada saya ataupun awak boleh tanya melalui WhatsApp group kita. Okey, setakat ini saja untuk kali ini. Video saya. Sekian. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.